أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syahada la ilaha illallah, syahada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Selamat hari raya. Hari raya yang kedua, Syawal yang kedua, yang kita doakan terus Allah melimpahkan kepada kita hidayah demi hidayah agar kita terus bersyukur sebagaimana pada hujung ayat 185 surah Al-Baqarah. Dan kita bersyukur pada Allah SWT. Tuan-tuan yang masih lagi berada di kampung, kita jangan lupa bersama Al-Quran pada setiap masa. Dan pada hari ini saya bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadil Safas. Merah hari ni. Merah hari ni Ustaz ya. Selamat raya Safas. Selamat raya. Mazal batin. Alhamdulillah Ustaz. Lembang semalam ada lagi. Lembang semalam. Itu yang dia terkesan juga tu ya, terkesan. Tapi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT tetap bersama Al-Quran. Tetap bersama Al-Quran. Dan saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang masih lagi dalam riang gembira Syawal ya, yang kedua ini. Pada Syawal yang kedua kita masih lagi tidak melupakan kepada Quran yang kita hidupi, kita sikapi dengan amat konsisten pada bulan Ramadan yang lepas. Dan mari sama-sama ya, selain daripada doa makan, pagi-pagi tadi kita dah berdoa makan Ustaz ya, kita nak doa untuk majlis ilmu kita. Dan ada satu doa yang pasti kita selalu guna tuan-tuan yang berjalan menaiki kenderaan ya, naik kapal terbang, naik kapal, naik kereta, diajarkan dalam surah ataupun halaman 490 pada hari ini. Namun kita mulakan dulu dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Mari sama-sama kita saksikan apakah isi kandungan 400 halaman 490, iaitu pada ayat yang ke-11 hingga 14 kita akan melihat kepada ciptaan Allah ya. Antaranya ialah kita melihat kepada air pada ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Kemudian kita akan meneruskan daripada ayat 15 hingga ayat yang ke-20, pengingkaran kaum musyrikin yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan diteruskan pada ayat yang ke-21 hingga 22, pengabaian terhadap kitab dan taklid buta ajaran kepada nenek moyang mereka yang kita ingin jauh daripada kehidupan kita beragama. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 11 hingga 17 sambil tuan-tuan mungkin ada kuih macam-macam yang ada. Kami pun ada kuih macam-macam ni ya, tapi kita ketepikan kejap ya. Lepas ni kita sambung semula. Mari kita baca ayat 11 hingga 17 bersama Ustaz Tarmizi. Masya-Allah. Terima kasih Fadil Safas. Kita ada sempit Safas? Ada sempit. Mencabar ni. Mencabar tapi kita kalau tidak nanti balghamnya pula betul, ya. Safas. Tekak tak apa Ustaz istilahnya, tak selesa. Tak selesa betul Safas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Hari ini kita berada di 2 Syawal dan kita terus bersama dengan Al-Quran. Tengah hari barangkali dah lama tak berjalan raya. Jadi tengah hari ini kita rehat sekejap. Kan? Close open house close sekejap. Tak adalah, maksudnya sambil-sambil kita menikmati juadah tu,
buka je TV saat, buka je kan, kita dengar, kita ikuti seketika halaman yang ke-490 dan pastinya ada doa yang selalu kita baca. Kadang-kadang kita tak tahu, ingatkan doa tu bukan di dalam al-Quran ayat tu, daripada hadis ke daripada apa, hadis ke apa, ada dalam al-Quran. Dalam al-Quran. Hari ini kita akan belajar doa itu dan kita nak baca terlebih dahulu ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-17 dan doa tadi dia terletak pada ayat yang ke 13 dan 14. Jom kita baca sama-sama ayat 11 hingga ayat yang ke-17 dengan kita baca bacaan murattal nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-11 hingga 17 pada hari raya ini Ustaz ya. Masih lagi terus Ustaz Tarmizi bersama dengan suara. Okey Ustaz ya. Ada rendang. Ada tukar rendang. Dia terkeluar dia punya gas tu yang mencabar tu ya. Kalau macam saya di Terengganu ya Ustaz. Menu wajib nasi minyak lah. Nasi minyak. Lauk nasi minyak lauk ayam masak merah, daging gulai kan. Lepas tu nasi dagang dia juga. Masya-Allah. Allahu akbar. Sebelum ni Ramadan tak boleh nak cakap lah. Ni dah boleh lah insya-Allah. Sambil-sambil tu Ustaz ya, bagi tuan-tuan yang berada di rumah teruskan ya. Kalau katakan tak sempat untuk baca bersama pun ya, dengarkan apa yang dibaca ada di atas skrin dan bagi
saudara-saudara yang tak berapa tahu ada Quran time, apa ke bendanya, inilah Masya dianya Allah. ya. Betul. Iaitu ajak rakan-rakan, kalau katakan boleh teruskan ya pada Syawal yang kedua ini, pada Syawal yang ketiga seterusnya mendalami Quran Ustaz, Betul, ya. Pasal ramai yang tak tahu sebenarnya. Betul. Dan rezeki yang Allah berikan pada tahun ini ialah tuan-tuan kita semua dapat berkunjung ke rumah ibu ayah, sanak saudara. Kita terus melihat kepada apakah lagi kebesaran-kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat yang ke-11 ya, ayat yang ke-11 Allah menyatakan wallazi nazzala minas sama, iaitu Allah menurunkan daripada langit itu ma'in ataupun ma'am biqadar ya, iaitu air dengan kadar ya, dengan kadar, dan kemudian menyuburkan baldatan maita, satu negeri, satu tanah yang tandus. Jadi bila digunakan perkataan ma'an biqadar ini Ustaz ya, penting disebabkan apa? Air ini kalau tidak ada kadarnya, maka dia jadilah macam peristiwa Nabi Nuh. Ya, bila hujan tersebut bila tidak diukur dengan betul turunnya itu, satu kalau cuba bayang Ustaz ni, kalau dia turun sebesar ni, Allah kan, kalau sebesar begini dia jatuh gebuk habis kita punya keretanya. Betul. Dengan rumah-rumah kita habis sekali. Betul. Tetapi bila qadarnya itu dengan rintik-rintik kecil-kecil tersebut ya, besar sedikit pun dah jadi air batu tu pun dia memang menyakitkan. Maka ini adalah salah satu daripada anugerah Allah ya, sehingga kan tidak banjir kepada rumah kita ataupun kawasan kita, tetapi ia menjadi sumber kepada kehidupan. Jadi ini yang Allah nyatakan diturunkan ikut kadar, dan dia menghidupkan, menyuburkan kawasan yang mati. Kadzalika tukhrajun ya, begitulah peristiwa tukhrajun itu maksudnya keluar daripada bumi Ustaz ya. Maksudnya ialah tukhrajun pada di dunia ini kita, tumbuhan keluar. Kalau kita di akhirat nanti bila kita tengok tumbuhan boleh keluar daripada air dan menghidupkan mati, maka kita pun sama juga, sampai satu masa nanti kita akan keluar juga. Tak, kita tengok tanah tak ada apa-apa Ustaz ya, keluarlah dia punya pokoknya, keluar anggurnya, mangganya, duriannya. Maka kalau kita satu hari nanti nak dikeluarkan sebagai diri kita yang telah pun diciptakan, perkara itu tidak mustahil. Dan ini adalah hujah untuk menunjukkan betapa hadirnya hari kiamat. Peristiwa itu adalah mudah untuk dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-12 Allah membawakan lagi ya kepada kita bukti kehebatan Allah. Wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun, iaitu Allah menciptakan pasangan Ustaz. Setiap benda ada pasangan. Kalau kita cakap laki ada perempuan, ya, jantan ada betina, positif negatif. Kalau di peringkat atom tersebut semua ada pasangan kullaha, kecuali apa? Kecuali yang tak ada pasangan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nak menceritakan bahawa Allah pencipta ini adalah asa ataupun tunggal, tidak ada yang dua tiganya. Dan waja'ala lakum minal fulk wal an'am, Allah jadikan kapal dan juga binatang ternakan untuk kita berkenderaan. Ya, kita bergerak, kita kalau disambung pada ayat 13 itu untuk kita duduk relax. Ya, di belakang, kalau di belakang zuhurihi itu di belakang tanaman, naik kuda. Ustaz dah pernah naik kuda ke, naik lembu ke, naik kereta apa setakat naik ni? Kuda pernah lah. Kuda pernah. Tapi naik biasa-biasalah. Biasa, bukan yang kereta kuda ya. Kereta kuda. Kereta lembu? Pernah. Unta pernah juga dulu. Pernah juga ya. Bagi tuan-tuan yang pernah di ruang Facebook tu tulis ya, sambil makan kuih almond London ke tu ya, typekan apakah kenderaan-kenderaan yang ada. Pasal menariknya nanti kita akan jumpa dengan doa Ustaz. Doa yang kalau kita biasa ingatkan kita ada kenderaan, kita kena baca doa. Tapi sebenarnya dia terbalik. Allah ciptakan kenderaan-kenderaan yang ada ini ya, sebenarnya ia bukanlah milik kita. Dia ilham, seperti mana kapal yang dibina oleh Nabi Nuh itu diilhamkan oleh Allah. Pasal dia tak ada pengalaman pun pembinaan kapal, tapi akhirnya terbina kapal pada zaman Nabi Nuh. Jadi semua kenderaan yang Allah bina ini ya, kita bina ini adalah untuk mengiyakan satu penyataan, iaitu satu doa, iaitu yang kita baca pada ayat 13 itu, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, jadi doa itu kita tak bincang lagi isinya. Betul. Tapi sebenarnya semua kenderaan, kereta kita ada, sebenarnya semua kenderaan ataupun kapal terbang ataupun kapal itu, pelbagai jenis-jenis yang ada, termasuklah binatang kuda apa sebagainya, untuk jadi kenderaan,
untuk menentukan ataupun membuktikan betapa subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi dia terbalik Ustaz ya. Dia orang ingatkan, oh saya ada kenderaan, itu sebabnya doa ni. Tak. Doa tu dah siap-siap ada dalam Quran 1400 tahun yang lepas. Kereta kita baru je terbina. Ya. Jadi lagi kita naik kenderaan, kita makin lagi menyucikan Allah, ya, memuji Allah dengan perkataan apa? Subhanallazi, maha suci Allah yang menundukkan untuk kami hadza, iaitu kenderaan ini. Allah tundukkan, Allah mudahkan, ya, mana kita naik Ustaz ni, naik kita rasa wah tenteram, boleh duduk dengan selesa, itu adalah anugerah daripada Allah. Jadi lagi selesa, lagi kita kata ya Allah engkau telah tundukkan. Kalau zaman dulu Ustaz ni, kalau naik kuda tu, kalau kuda tu liar sahaja kita dah kelang kabut dah. Zaman sekarang cuba bayangkan kalau kereta kita liar. Apa jadi kereta liar? Apa jadi? Memang kita corner, nak corner ke kiri je bawa ke kanan, ya. Kerana apa? Rupanya dia punya apa, dia punya roda dia tu, tayar dia tu tak nak dimudahkan. Masya-Allah. Jadi kalau kita naik kenderaan ini, Allah kata di hujung itu wama kunna lahu muqrinin, dan tidaklah kami dahulu terhadapnya orang yang dapat menguasai. Muqrinin ini dia rapat. Macam qarin Ustaz ya, rapat, kawan rapat. Jadi bila kita naik kenderaan itu sebenarnya kita rapat. Ya, rapat. Tayar dengan steering dengan seat itu rapat. Cuba bayangkan tayar dengan tayar, satu tayar dia confused ataupun dia dia berdendam ataupun dia marah pada bos dia tu pasal tak bawa pakaikan baju khas. Dia satu tu dia tak muqrinin, tak jadi kawan rapat. Dia nak jauh daripada kereta. Memang habis Ustaz. Kacau bilau ya. Jadi bila Allah tundukkan, Allah rapatkan kenderaan itu dengan kita, sebenarnya itu adalah sebagai satu kehebatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun akan jadi amat bersyukurlah Ustaz. Kalau tak ditundukkan, ya, kita nak break tak break kan. Kita rasakan bahawa kalau tak muqrinin ini, sepatutnya tayar itu dah ada angin tak nak bekerja sama dengan tayar kan. Angin kata tak nak saya masuk dalam tayar, bawah sangat, bagilah dekat steering ke, kan. Jadi steering pula yang gemuk, bukannya tayar. Jadi perkara-perkara ini kita rasakan bahawa ini dah biasa berlaku, memang tayar dekat bawah. Tetapi kita tahu bahawa ada kenderaan yang tayar ni simpan Ustaz, macam kapal terbang kan. Kalau katakan ketika dia keluar itu tak cukup angin, memang selesai semua kapal terbang tersebut. Jadi itu sebabnya ini adalah satu perkara untuk apa? Segala Allah mudahkan ini, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sebenarnya nak memastikan kita akan kembali juga. Biasa kita naik kereta, balik kampung, kembali ke rumah. Bila kita berjaya sampai ke rumah, ada orang yang bila sampai ke rumah itu dia bersyukur sangat, tapi sebenarnya kalau tak sampai rumah kita mungkin dah terus menuju ke akhirat. Maksudnya selesai Allah. Jadi setiap kali kita sampai rumah tu kita Allah bersyukurnya, Allah kembalikan kami ke kampung. Tahniahlah pada semua ya yang dapat sampai ke kampung. Ustaz, balik kampung ke tak balik? Balik ya. Balik dua Ustaz. Balik kedua tu bukan dua apa maksudnya. Dua. Okey. Rumah kampung sendiri satu. Dua kampung. Ke mana? Kampung isteri lah. Di Terengganu, raya pertama hingga raya ketiga sekarang ni. Kan di Terengganu, di Bukit Tunggal. Kuala Terengganu, dan nanti insya-Allah hari ketiga nanti hari Khamis. Besoklah. Besok akan terbang ke Kedah pula. Terbang Ustaz ya. Okey, alhamdulillah, kita doakan selamat Ustaz. Amin. Safar berapa rumah? Saya naik dua rumah ya. Saya ke Penang raya pertama dah. Okey, ini raya kedua, raya ketiga ni bercadang inilah ke Perak pula. Subhanallah. Ke Perak. Moga dapatlah berjumpa dengan orang muda. Dia apa di Bido Perak, dan tuan-tuan yang berada kat Perak, berada Terengganu, Kedah dan sebagainya, ada ruang-ruang rasa berjumpa tu, kita bersilaturahim insya-Allah. Moga-moga kita terus lagi, jangan lupa naik kenderaan selamat sampai ke kampung. Sebenarnya ini adalah mengingatkan kita kalau tidak diselamatkan, sebenarnya pada bila-bila masa sahaja kita sudah pun menuju ke satu lagi destinasi Ustaz ya. Jadi kalau dapat balik kampung tu bersyukur sangat, gunakan itu untuk memuji Allah. Kita takbir memang hari satu hari je Ustaz ya, tapi kita terus jaga Quran kita, jaga solat kita, dan lebih daripada itu kita tidak mahu jadi seperti ayat 15. Kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Betul Ustaz Fazrul. Ada sahabat-sahabat barangkali kan lemang-lemang yang special tu. Hello lah. Hello lah. Subhanallah.
Kan, jadi insya-Allah kita ambillah semangat kita berada di hari lebaran ini untuk kita terus, sebab dah lama tak bersua, ambil kesempatan bertanya khabar. Tapi kena ingat jaga adab-adabnya, Safas, soalan-soalan yang nak ditanyakan, ya, kena hati-hati, subhanallah, kan, supaya tak mengguris, dan kita nak banyakkan saling maafkan. Jadi kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-15, 15. Ayat yang ke-15, jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-15, mereka menjadikan sebahagian daripada hamba-hambanya sebagai sebahagian daripadanya. Apa maksud juz'an di dalam ayat ini? Kita akan sama-sama melihat selepas berehat nanti, tapi kita saksikan dahulu apakah perkataan pilihan pada Syawal yang kedua pada hari ini, iaitu perkataan nasyara, iaitu hidup, bangkit, bertibaran. 21 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang diulang ataupun disampaikan pada ayat yang ke-11. Allah turunkan air dengan kadarnya untuk menghidupkan yang mati. Maka kalau kita juga dengan kadar air yang tertentu, maka kita dapat hidup dan dapat pula kita keluar balik semula daripada tanah tempat kita bersemadi satu hari nanti, kerana pastinya kita akan keluar bertemu Allah untuk dihisap, dan ini adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita berehat sebentar, teruskan ya untuk menyambung makan minum kita, ya, dan kita kembali semula untuk menyambung ayat seterusnya. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Selamat Hari Raya. Maaf saya nak batin dapatkan yang original. Kita nak dengar suara Ustaz Fas. Insya-Allah. Katanya nanti sekejap lagi. Raya ketiga. Ya, amat gembira Ustaz ya. Peluang yang kita diizinkan Allah ini. Dan membina ummah itu pentinglah Ustaz ya. Dalam kita bergembira ini sebenarnya kita merapatkan silaturahim. Dan bercakap tentang silaturahim ini, kita kena faham silaturahim yang utama ialah hubungan kekeluargaan, mak ayah, ya, adik-beradik kita itu, bapa saudara, mak saudara, itu yang perlu kita utamakan. Lepas tu kita luaskan lagi dengan kawan-kawan jiran kita, ya, kerana itulah cara membina ummah Ustaz ya. Kalau dalam silaturahim pun dia tak berapa nak ngau kan, dia pergi rumah kawan kan, tapi rumah adik-beradik pun dia tak berapa ni. Jadi kita doakan ya ummah ini terbina dengan kita jaga dulu rumah kita, ya, kemudian kita terus dalam membina masyarakat kita dalam kita menyambut Syawal dan juga saat-saat yang seterusnya. Jadi pada hari ini kita dalam kemeriahan Syawal, masih lagi kita nak belajar tajwid Ustaz ya. Oh betul. Betul Ustaz. Mari kita sambil-sambil apa tu makan ketupat tu kan, kuah kacang. Ada yang makan dengan rendang. Kalau Ustaz suka makan dengan kuah kacang, boleh. Rendang ayam ke? Rendang ayam. Subhanallah. Sambil-sambil itu mari kita singgah jap ke ruangan tajwid kita. Jom kita saksikan apa paparan yang telah kita sediakan, iaitulah mengemaskan ataupun perkemaskan sebutan huruf serta kadar panjang dan pendek dalam ayat ini, iaitulah ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وهو في الخصام غير مبين.
Sadaqallahul azim. Baik, yang pertama kita perhatikan ada dengung pada nun mati bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah. Awamai, dengung dua harakat. Awamai, dua harakat dengung. Kemudian ya, pada kalimah perhatikan fil hilyati ha pedas. Perhatikan fil hil ha pedas. Jelaskan huruf ha. Kemudian wa huwa fil khisami, wa huwa fil khisami, kha baris bawah, khi jangan kita tebal pula. Dia memang ada sifat tebal dia, tapi sebab oleh kerana dia dalam keadaan berbaris kasrah, dia tak samalah tahap ketebalan dia seperti dia baris atas. Kan, contoh dia baca dengan tebal macam ni, dia baca wa huwa fil khi, tak kenalah sebab dia terlalu menebal sangat kan, sebab dia keadaan baris kasrah. Wa huwa fil khi, lepas tu baru tebal sad, ada alif dengan dia. Fil khisami, dua harakat dekat situ. Dan juga iaitu pada kalimah ghairu, ghain ra jaga ghairu, dan yang terakhir kalimah mubin, mad arid lisukun, boleh baca dua harakat atau empat harakat ataupun enam harakat. Jadi itu antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam ayat yang ke-18. Moga-moga kita dapat terus memperbaiki dan berusaha memperelokkan bacaan al-Quran kita, pastinya bersama dengan guru-guru kita baca belajar secara bertalaqi insya-Allah. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi. Kita hari ini raya-raya pun saatnya terus kita bersama ya, tajwid kita pada hari ini, dan teruskan ya. Betul, kalau katakan tadi mad arid lisukun boleh buat Ustaz 2 4 atau 4 atau 6, bukan dia tambah 2 tambah 4 tambah 6 okay. 12 harakat. 12 harakat bahaya tu. Okey, pilih salah satu ya. Jadi kalau seeloknya kalau bolehlah kita seragamlah, maksudnya seragam. Daripada ayat yang ke-11 tu semua ma'rif sukun tu kita baca, contoh kita ambil 4 harakat. So dia sama jelah ya. Jika boleh jika boleh ya. Bukanlah maksudnya ikut rasa macam dah terputus nafas tu ya, jadi 2 jadi 4 jadi 6 2 ya, tak konsisten di situ, dan itu panduan untuk kita. Dan dalam masa yang sama kita ingin melihat kepada sambungan apa yang telah kita baca sebentar tadi. Kita dah baca sampai ayat 17 Ustaz ya. Sampai ayat 17, dan kita sudah pun membincangkan sedikit sampai ayat 14 tentang naik kenderaan ini. Itu sebabnya setiap kali kita selesa saja naik kenderaan, maka pada waktu itu kita kena selalu ingat nikmat Tuhan. Itu nikmat daripada Tuhan, dan apabila kita sampai ke destinasi itu maksudnya ini adalah anugerah daripada Allah, kerana bila-bila masa saja Ustaz ya. Kalau kita naik kenderaan tu, kalau katakan lori kat depan terkena batu pun terpelanting ke windshield, kepada kita punya tingkap ataupun cermin tu, boleh saja dia membahayakan ya. Kadang-kadang kita pernah tengok itu kan, satu perkongsian video kan. Betul. Kita telah mengikut peraturan, iaitu kita berhenti di traffic light, lampu isyarat. Betul. Kita berhenti elok dah, ikut peraturan, semua orang ikut peraturan. Tapi takdir Allah Taala, lori pula brek rosak dan sebagainya. Jadi sangat-sangat penting doa tu. Doa itu memulakan perjalanan kita dengan kembali kepada Allah. Jadi bagi tuan-tuan yang ada kereta baru contohnya, maksudnya kereta baru, kereta lama, sebenarnya itu adalah pembuktian bahawa Allah beri izin kita beli kereta, dapat kereta, naik kereta dengan selesa, itu puji Allah. Ya, pasal puji Allah ni 1400 tahun sudah pun dinyatakan, tapi kereta tu baru sahaja ya. Jadi segala nikmat itu adalah untuk kita tahu, rupanya kenderaan yang banyak sampai jam tu sebab nak menunjukkan bahawa silalah bersyukur, puji Allah, kerana kalau bukan dengan nikmat daripada Allah, banyak sahaja ya pelanggaran, aksiden, hanya disebabkan oleh mungkin kadang-kadang brake tak jalan dan licin dan sebagainya ya, mengantuk. Itu satu lagi ya. Jadi ini untuk kita sama-sama syukur, jangan jadi seperti ayat yang ke-15, waja'alu lahu min ibadihi juz'a, iaitu ada di kalangan manusia ini yang menjadikan daripada hamba-Nya juz'a. Juz'a itu maksudnya apa? Sebahagian daripada Tuhan. Dia kata bahawa Isa anak kepada Allah, anak pada Tuhan. Naudzubillah min zalik ya. Jadi maksudnya dia cakap bahawa Tuhan ni ada separa-separa pula. Macam kita, memanglah kita anak kepada ayah kita, itu juz'a, tapi tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Malah di sini Allah cakap innal insana lakafurun mubin, sesungguhnya manusia ini adalah amat kufur,
Allah dah bagi macam-macam, naik kenderaan dengan air yang berkadaran sehingga kan kita selamat tak banjir untuk menghadapi hari raya contohnya, ya. Tetapi ada manusia yang masih lagi dia rasakan bahawa saya tetap juga boleh mencirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, padahal manusia ini nak kawal air Ustaz, ya. Bukan nak kawal air, nak kawal air pipe pun tak mampu. Kalau katakan dah melempah tu, dia boleh menyebabkan rumah kita basah dan sebagainya. Jadi ini adalah peringatan, dan Allah menyatakan amittakhadhu, ya, amittakhadha mimma yakhluqu banat. Apakah mereka itu mengambil anak perempuan itu sebagai anak kepada Tuhan, ya, ataupun dikaitkan dengan malaikat tu anak Tuhan, kemudian anak tu mesti perempuan, wa asfakum, dan dia mengkhususkan untuk kamu bil banin. Jadi untuk diri sendiri dia suka laki, untuk Tuhan malaikat, anak Tuhan dan anak Tuhan perempuan. Itu adalah satu syirik. Dia tahu bahawa Allah ni hebat, menjadikan yang sempurna, amat berkuasa, tapi dia bagi baki-baki je Ustaz. Mana yang dia suka dia ambil anak lelaki, pasal anak lelaki ni boleh bekerja apa sebagainya, tapi untuk saya tak nak anak perempuan, pasal anak perempuan ni macam-macam disebut dalam ayat yang ke-17, iaitu bila lahir sahaja anak perempuan ini bimal daraba lirrahman mathalan dhalla wajhuhu muswaddan, dia punya muka tu jadi muram, gelap hitam, ya. Pasal apa? Dapat anak perempuan, dan dia rasa amat kecewa, marah kerana dapat anak perempuan. Pasal apa? Pasal dia rasakan bahawa anak perempuan itu untuk Tuhan. Jadi dia tak suka, dia nak anak lelaki saja. Jadi cara berfikir yang pelik ini kita nak terus lagi ikuti pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-18, untuk kita sama-sama faham bahawa dalam hidup ini jangan bagi baki-baki untuk Tuhan, untuk kita mana yang kita suka, Ustaz, ya. Sebenarnya yang terbaik adalah untuk Allah Subhanahu Taala. Pada Syawal yang kedua ini masih lagi sembahyang, kita bagi yang terbaik untuk Tuhan, iaitu bila waktu solat kita terus sahaja solat, ya, bukannya dah lepas baki-baki makan semprit apa sebagainya, rasa dah semua dah makan ni, solatlah. Jangan begitu. Itu adalah antara pelajaran yang kita nak sambung pada ayat 18 hingga 22. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Safas. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ayahanda dan bonda, muslimin dan muslimat, mari kita menyambung kembali bacaan kita, insya-Allah bermula dari ayat yang ke-18 sehinggalah hingga ayat yang ke-22 di akhir di akhir halaman yang ke-490. Kita nak mulakan bacaan kita. Tadi kita dah baca tadi dengan Murattal Nahawan. Mari kita cuba pula dengan bacaan Murattal Hijaz, insya-Allah. Jom kita gemakan seketika, kita baca sama-sama, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم
فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 18 hingga 22 ini menyambung kembali Ustaz ya tentang ciri bagaimana kehidupan orang-orang jahiliah ya, musyrik-musyrik jahiliah pada zaman Makkiyah itu, zaman Mekah, untuk kita sama-sama dapat menghargai betapa Allah memberikan yang terbaik pada kita Ustaz ya. Tapi orang musyrik ni dia bagi-bagi pada Allah ya, iaitu perempuan ambillah ya, dia kata lepas tu juz'an pula dia cakap malaikat adalah anak Allah. Kalau dah anak Allah maksudnya Tuhan ini ada anak, maksudnya dia tak sempurna. Itu cara berfikir mereka yang rosak. Dan salah satu cara mereka mendidik anak perempuan di dalam zaman jahiliah pada ayat 18 Allah cakap, dan apakah patut anak Allah itu orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan sedangkan dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam perdebatan. Apa maksudnya? Zaman jahiliah saja mereka membesarkan anak perempuan ni, dia bagi perhiasannya, bagi cantik apa sebagainya, tetapi bab ilmu dia tak bagi. Bab ilmu, bab hujah ataupun untuk dia dibesarkan dengan seperti orang lelaki juga untuk mendapat ilmu, untuk terus berjuang dalam kehidupan, tak diberikan. Mereka kalau boleh lelaki diberikan peluang belajar, perempuan ni letak dekat bukan tak dekat dapur, letak dekat bawah je. Ya, rasa dia tak suka je dia boleh bunuh, dan dia bagi perhiasan dia. Jadi anak perempuan suka perhiasan je lah. Dia dibodohkan ya, dibodohkan pada zaman jahiliah ini. Jadi sehingga kan ghairu mubin, ketika mereka bercakap, mereka berhujah tu dia tak boleh bercakap ya, pasal ilmunya rendah. Ini adalah amalan orang jahiliah, dan kita bersyukur pada hari raya begini Ustaz ya, kita balik rumah, anak laki anak perempuan boleh belajar, ada ruang saja belajar tinggi. Betul. Ya, anak laki anak perempuan tidak ada diskriminasi. Tetapi ada juga di kalangan orang Islam Ustaz ya, yang masih lagi dia beramal dengan jahiliah ini, iaitu kalau anak laki lahir dia kata oh tahniahlah, beruntunglah kamu kan anak laki. Tapi ada anak perempuan lahir dia rasakan sebagai satu kerugian, dan itu adalah mindset cara pandang, cara iman yang salah sebenarnya, yang Allah tegur. Betul. Cuba bayangkan kalau Allah baki je Ustaz. Kita naik kereta, kalau nak angin tu ada tak ada terkeluar kan. Memang kita ini akan punah dalam kehidupan kita. Pada ayat yang ke-19 Allah menyatakan waja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahman ya, iaitu mereka menjadikan malaikat itu sebagai hamba-hamba ar-Rahman, sebagai anak perempuan. Dia kaitkan malaikat itu anak Tuhan dan perempuan ya. Jadi Allah bertanya asyahidu khalaqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Tahu pula anak laki anak perempuan kan, padahal sebenarnya mereka tak saksikan. Jadi di hujung Allah cakap satuktabu syahadatuhum wa yusalun, segala apa yang mereka kata itu akan ditulis dan akan dipersoalkan. Maksudnya tak akan lepas begitu saja Ustaz ya. Bila dipersoalkan itu sampai di akhirat nanti mereka akan disoal kan. Kamu dapat yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kamu berikan yang baki-baki, malah membuat penipuan bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan bahawa malaikat ini adalah daripada golongan wanita. Sambungan pada ayat 20, waqalu ya, mereka bercakap lausya ar-rahmanu ma abadnahum. Ya, dia pula tak bertanggungjawab Ustaz ya. Dia kalau katakan Allah nak, kami ni tak adalah beribadah kepada menghambakan diri pada malaikat, cakap itu ini ya. Jadi satu dia dah cakap tadi malaikat ni perempuan kan, anak pada Tuhan. Lepas tu tak kami tak beribadah pada malaikat. Pasal ada di kalangan orang musyrik ini dia menyembah kepada malaikat ya.
Jadi di hujung itu Allah menyatakan syahadatuhum ataupun malahum bidzalik min ilm, mereka cakap itu bukanlah daripada ilmu tetapi mereka itu bohong ya Ustaz ya. Yakhrusun itu adalah orang yang dia kalau zaman orang Arab tu dia jual macam orang jual minyak angin tu lah kat pasar tu kan. Semua penyakit boleh hilang. Kalau zaman Arab tu dia kata ada pokok kurma tu, dia kata dalam pokok kurma ni ada 816 biji kurma tepat. Dan tuan-tuan jangan siapa berani kalau katakan salah buktikan. Memang siapa nak pergi kira pula kurma tersebut. Dia cakapnya itu yakin sangat tapi sebenarnya penipu. Itu yang digelarkan sebagai yakhrusun pada ayat yang ke-20. Kerana apa? Kerana semua hujah-hujah yang diberikan itu tak ada ilmu dan itu adalah satu penipuan dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya Allah menyatakan pada ayat 21 yang kita nak baca bersama agar kita pada hari raya ini masih lagi kita nak memastikan berpegang pada kitab, bukannya berpegang kepada akal kita tanpa ilmu yang sebenar-benarnya. Ayat 21 kita baca sekali lagi. Silakan. Masya-Allah. Terima kasih Fadil Safas. Ayat 21 kalau kita tengok huruf yang kalimah yang terakhir tu Safas kan. Ada banyak huruf kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 huruf dalam satu kalimah. Mustamsikun. Mustamsikun. Jadi jom kita baca ayat yang ke-21 sama-sama. Letak jap semprit sebelah, al-melanda semua. Kita baca dulu ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. فهم به مستمسكون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-21 ini Allah menemplak kepada orang-orang musyrik ya, di mana mereka berhujah tetapi tak ada ilmu Ustaz ya. Tak ada ilmu sehingga kan Allah cakap mereka ni ada kitab ke ya yang mereka pegang bersungguh-sungguh tersebut. Dan disambung pada ayat 22 sebenarnya apa yang mereka buat itu mereka bercakap hanya mengikut kepada abaana ya ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun, iaitu mereka ini sebenarnya hanya mengikut-ngikut sahaja kepada nenek moyang, kepada senior mereka, bahawa dah ayah saya, nenek saya cakap begitu, saya ikut sajalah. Yang menjadi pelajaran untuk kita dapat balik kampung ni Ustaz ya, yang baik di kalangan apa yang ayah kita buat oleh nenek kita teruskan. Betul. Ya, budaya yang bagus bersilaturahim, melawat Ustaz ya. Betul. Tapi yang tak bagus itu ya jangan ambil pula. Budaya-budaya yang tak bagus, kalau contohnya pada hari raya ni tengok TV je contohnya, tengok TV Quran time okeylah Ustaz ya. Lepas tu sambung balik. Betul. Sambung balik untuk kita bersilaturahim, itu antara budaya yang bagus, dan inilah yang kita ingin pastikan kita ambil panduan daripada Allah betul-betul ya, jangan baki pada Allah, kerana Allah sudah beri yang terbaik kepada kita sehingga kan kita dapat beriang ria pada Syawal yang bahagia ini. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah saranan membaca bismillah dan mengamalkan doa naik kenderaan sebentar tadi, untuk kita sama-sama rendah diri dan merasakan nikmat yang besar daripada Allah. Yang kedua, memuliakan kaum wanita agar tidak menyamai sikap kaum Arab jahiliah, iaitu mereka hanya membesarkan wanita dengan perhiasan tanpa memberikan ilmu dan memberikan peluang untuk dimuliakan. Yang ketiga, haram mengikuti ajaran yang bertentangan dengan syarak. Tuntutlah ilmu yang sahih agar tidak sekadar ikut-ikutan semata-mata. Kita berdoa Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa ibu ayah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu ayah mertua kami ya Allah, muslimin muslimat mukminin mukminat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, di saat yang barakah ini
di saat berkumpulnya kami sanak saudara ini ya Allah, pertautkan kembali dan juga kemaskan kembali ikatan persaudaraan kami ya Allah, ikatan silaturahim kami ya Allah. Moga-moga dengan yang demikian ya Allah, rahmat-Mu mencurah-curah kepada kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang suka memohon kemaafan dan juga yang suka memaafkan, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini Ustaz ya. Dan saya mengambil kesempatan pada hari raya kedua ni, semalam kita dah memberi ucapan, tapi hari ini juga ingin saya mengucapkan selamat hari raya ya kepada semua rakan-rakan tuan-tuan puan-puan di My Quran Time, dan moga-moga Ramadan ini, amin ya, yang lepas dan Syawal yang sedang kita ikuti ini, amin, adalah sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time ya, Syawal Ustaz ya, yang kita akan ikuti pada halaman baru pada hari esok, baca faham amal insya-Allah.